Okey. So selamat sejahtera. So kita sambung kerja. Okey. Hari ini kita akan buat bahagian C dan B dan C ya. Bahagian B dan C, essay ya. Tajuk 9 unit 9 form 5, form 4 sorry, form 4 Okey, nampak perpaduan easiest topic lah. Okey. So, cikgu nak beritahu kamu berkaitan dengan soalan soalan yang cikgu bagi. Okey. Perpaduan ini pernah keluar 2 kali dalam exam SPM sebagai bahagian C punya question Z, dan kedua-dua kali pun apa yang cikgu dengar daripada student adalah cabaran Z, cabaran mengekalkan perpaduan lah. Nampak so ada soalan klon dalam soalan topikal cikgu Okey, so kita go through sama-sama. Okey. So untuk essay so kamu kena faham essay akan tentukan A kamu lah. Z sebab structure kamu adalah only 60%. So you belum sentuh A lagi. Kalau out of 60 you dapat 60/60 pun, so you belum sentuh A. Without essay you cannot touch A. Nampak? Okay, so essay akan tentukan A. Tapi A plus is difficult. Z A plus is difficult sebab itu grade scholarship. Z so government control scholarship. Okay. Okay, so you tengok soalan pertama Soalan pertama A itu adalah structure. Okay, soalan structure Okay. Okay, so look at it. Soalan structure soalan structure C lah. Okay, dia tanya kepentingan perpaduan. Nampak? Okay, so kalau student yang suka baca buku teks, dia baca buku teks lah. Of course lah you kena baca buku teks. Tapi kamu tak payah ingat word by word. Okay, nampak? Macam soalan ini lah. Okey, nyatakan 2 kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Zen, so make sure that satu kali kamu tulislah masyarakat itu. Okey, kepentingan yang pertama itu, tengok good student, dia tulis masyarakat dapat hidup dalam suasana harmoni. The BM is good. Zen, nampak tu. Tapi you're very weak, let's say you're weak, you just write this one lah, masyarakat hidup harmoni. Cukup. Pemeriksa akan bagi markah. Nampak sebab kita tahu ada student yang penguasaan bahasa dia bagus, ada yang penguasaan dia tak begitu bagus. Maka the main thing is kalau ada perpaduan means kamu hidup harmoni, tak ada gaduh-gaduh, kan? Azan, so your point is very clear kepada pemeriksa, so pemeriksa akan bagi markah. Azan, at the same time perpaduan is important, so masyarakat dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. So selepas kamu dah tulis masyarakat, you tambah tulis lagi pun okey. Next question, let's say next jawapan you tulis, dapat kekalkan keselamatan negara atau dapat jaga keselamatan negara pun pemeriksa kena bagi markah. Z. So your BM is not so they take faham untuk bahagian structure. Okay, you punya BM they don't bother much lah. Zen, as long they can see points, they give you marks. So this one is analytical marking. Okay, dulu KBSM adalah analytical marking, 100% analytical marking. Even essay also. Okay, tapi KSSM is different. Essay kamu pakai holistic. Zen, okay, so you look at essay dia. Ini soalan essay yang cikgu bagilah. Okey. Ramalkan implikasi. Implikasi mean kesan.
terhadap masyarakat. So implikasi terhadap masyarakat jika aspek perpaduan tidak dititik beratkan oleh pelbagai pihak. Understand? Okay, implikasi terhadap masyarakat itu pelbagai pihak semua, jangan takut. Understand? Ramalkan implikasi terhadap masyarakat if perpaduan itu tidak dititik beratkan. Maksudnya orang abaikan perpaduan lah. Couldn't be bothered about perpaduan. So what happened? Apa kesan dia? Boleh Okay, bila keluar soalan, kita ikut permarkahan. Okay, of course some of you target full marks lah. Okay, tapi cikgu nak beritahu kamu, arah sempat is not as easy as you think. Sebab kadang-kadang kita dengar juga kawan-kawan mark kertas, so mereka beritahu arahan dikeluarkan oleh dalam grup itu mesti ada satu leader kan. Okay, marking, so dia beritahu, cikgu kalau cikgu bacalah jawapan student itu, kalau bahasa dia kurang memuaskan, jangan bagi arah sempat cikgu, simple. So the moment semua 5 soalan esei itu, you tak dapat arah sempat means kamu sudah hilang 10 markah. Sebab arah sempat ini 2 markah kan. So you lose 2 markah dalam 5 esei means 8 markah, kamu hilang 2 markah means 2 kali 5 berapa? 10 markah hilang. So that means your A plus is bye-bye already. Z, okay, nampak tu. Itu pun syarat kalau you punya structure 60/60 pun. Bila kamu tak dapat arah sempat means that's it, finish done. Your A plus bye-bye. Z, okay, nampak tu. Tapi selalunya kita, cikgu punya student, saya suruh dia from 60% try to get at least 50. Z, to maintain A. A senang dapat. A minus senang dapat. A plus saja susah mendapat. Boleh? Okay? Dapat? Okay, so you tengok. Okay, kalau kamu nak arah sempat, you must give 2 facts. Sangat jelas, tepat, lengkap. Dalam ayat lengkap. And then huraian kamu sangat terperinci. Kalau sangat terperinci means, minimum mesti ada 2 ayat huraian. Azan, you mahu tulis 3 pun tak apa, tapi tak cukup tempat mahu tulis. Okay, then after that, contoh kamu mesti sesuai. Azan, nampak tu? And then tutup perenggan kamu. You see sampai tahun lepas, the first beginning year until now, they don't beri penekanan kepada inference. Tapi student yang bahasa punya, confirm dia kena tutup perenggan lah. So maksudnya sebab itu kita buat formula like this. For student, student kita bagi satu guidelines kepada student lah. Azan, so macam mana nak tulis jawapan. Okay, so you tulis ayat pertama itu, okay, fakta. Okay, tulis dalam 2 perenggan lah. Lepas tu 2 ayat huraian. So bila ada 2 ayat huraian, maka teachers we create second huraian itu panggil huraian lanjutan. Sama macam sejarah lah. Azan, okay, then after that kita bagi contoh and tutup perenggan. Azan, I just can't understand no. Dia sudah beritahu dekat sana membuat inference is there in the schema. It's nothing wrong. Membuat inference. You also got membuat inference. The moment let's say tahun ini dia tekankan, you mati. Sebab you tak tulis inference. Inference is nothing much. Ayat penegas. Azan. Beza dengan BM adalah jangan ulang balik fakta kamu. Azan, so you just tutup perenggan. Tutup perenggan ini semua adalah budaya menulis esei. Nampak? You tulis perenggan kan? Berapa kali you tulis BM esei dekat sekolah masih tak tahu macam mana nak tulis esei. Weird, right? Azan, okay, nampak. Okay, and then contoh, you must write 2 sets of this. Azan, solid ayat kamu. Okay, so you tengok yang the last 2. Pengolahan sangat menarik. Kematangan pengembangan idea. So definitely you have to use penanda wacana and all that. So your BM, saya baca you punya BM, wow.
baru dapat aras 4. Azan, so aras 4 is not as easy as you think. Your BM must be extremely strong. Azan, okay, nampak. You dapat 60 over 60 pun susah masa untuk aras 4. Boleh, sebab aras 60 marks ini analytical. Tengok points bagi markah. You tulis ringkas pun dapat markah yang sama dengan budak yang tulis ayat panjang. Okey, dapat Okey. So you tengok jawapan yang cikgu bagi. Okey, implikasi pertama. Okey, in BM mungkin kalau ada kepentingan pertama, kepentingan kedua, mereka tak encourage kamu tulis macam itu. Tapi dalam moral mereka tak pernah sebut benda ini salah. Tapi sometimes the teacher so BM orientated, dia cakap implikasi pertama, kedua macam tu tak boleh tulis. Tapi dalam permarkahan moral mereka tak pernah sebut benda ini. Selagi dia tak sebut, dia tak emphasize, selagi itu is okay. Dia tak kacau you. Okay, implikasi pertama, bila kamu abaikan perpaduan lah, what happen? Tidak wujud keharmonian dalam masyarakat. Okay, another thing, ayat yang cikgu bagi is a bit like ayat cikgu standard sangatlah. So you boleh ringkaskan sikit. Okay. So implikasi pertama, tidak wujud keharmonian dalam masyarakat. Keharmonian. So, you can snap photo now itself. Sebab kamu tak sempat salin. Sebab saya kena pergi laju. Kena habiskan dalam 1 jam. 1 jam 15 minit macam tu. Okey, implikasi pertama, tidak wujud keharmonian dalam masyarakat. So, tidak wujud keharmonian means what? Explain. So, sikap prejudis terhadap kaum lain sentiasa wujud dalam kalangan masyarakat. Prejudis means like macam you tak begitu percayalah. Always ada tanggapan negatif terhadap kaum lain. So sikap prejudis terhadap kaum lain sentiasa wujud dalam kalangan masyarakat. Faham? Macam cikgu tak ada sikap prejudis. Sebab saya nampak tak kira Cina, Melayu, India semua ada buat salah. Tak ada orang perfect. Nampak tu. Orang Cina pun ada buat jenayah, orang Melayu pun ada buat jenayah, orang India pun ada buat jenayah. Orang India pun ada yang pandai, orang Cina pun ada yang pandai, orang Melayu pun ada yang pandai. So everybody is being lah. Saya tengok semua manusia. Okay, nampak. Okay. So prejudice will happen and then masyarakat akan sentiasa curiga mencurigai. Always you kata, ini orang tak betul. Dia nak jatuhkan saya. Dia nak jatuhkan kaum saya. Something like that lah. Sentiasa mencurigai sehingga menebal semangat asabiah. When I use asabiah means, saya ada belajar sejarah lah. So dalam sejarah mereka ada yang itu klik kaum, lepas tu ada fanatik punya kaum. Okay, perkauman punya. So menebal semangat asabiah yang seterusnya boleh menimbulkan permusuhan antara kaum, and benda ini pernah berlaku dalam Malaysia. So saya bagi contoh lah, misalnya peristiwa 13 Mei yang berlaku apabila timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Nampak? Itu contoh dia. And then saya tutup perenggan. Okay, bila tutup perenggan, you guna penanda wacana. So sometimes cikgu dengar ceramah mereka cakap perkataan kesimpulan tak boleh gunalah, perkataan konklusi tak boleh gunalah. Understand? Dalam skema dia tak sebut benda-benda macam itu, dalam permarkahan tak sebut. Sebab cikgu tu terlalu fanatik BM. Sebab tu bila dia bagi ceramah sometimes ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. So ini tak jadi masalah sebab you tutup. Sebab mereka kata kenapa kesimpulan tak boleh pakai, sebab dalam moral kita tak ada pengenalan dan penutup. Penutup itu selalu kita guna kesimpulan kan. So tak ada pengenalan penutup. Tapi ini kita tutup perenggan, bukan tutup the whole essay. And then most of the markers also bukan begitu hebat dalam BM lah. Yang selalu keluarkan arahan macam ini adalah cikgu yang terlalu fanatik kepada BM. Tapi dia tak faham moral ini. Of course lah kita kena baca, BM dia bagus, impress,
give arah simpan. Okay, no need to use bombastic words so much lah. Tapi kadang-kadang cikgu tulis, cikgu guna perkataan yang cikgu tahulah. It might be too heavy for you, so you ringkaskan. Okay, kesimpulannya peristiwa 13 Mei perlu dijadikan pengajaran oleh masyarakat untuk elakkan ketidakharmonian yang hanya merugikan semua pihak. Zain, so kalau kamu tak jaga perpaduan, wujud tidak keharmonian, dan ini merugikan semua pihak. So you tutup perenggan cantik. So snap foto untuk perenggan pertama. Okay, next. Dalam kertas jawapan kertas soalan last year, untuk bahagian B, they only give one muka surat saja, macam ni. Ngam-ngam cukup untuk 2 perenggan. You tak boleh tulis 3 perenggan. Tapi untuk bahagian C, you are affordable to write another perenggan. Depends lah. Sebab bahagian C ni mereka bagi soalan. Then after that, they give you 3 muka surat. Dan soalan yang A itu tak perlu banyak muka surat. Dia tak perlu 1 muka surat penuh. So memang yang ini kamu tak ada masalah. C tak ada masalah. Tapi B ini must be careful. Kalau saya student, saya tahu cikgu saya sudah kata ni 1 muka surat saja means, you know what I'll do? Ini last year onwards lah, 2025 onwards. So apa saya buat? Saya kira lah 1, 2, 3 berapa baris ada. Then let's say saya tulis 1 ayat itu dalam 2 baris. Then saya perlukan 10 baris kan. Then another perenggan saya perlukan 10 baris. Ada 20 baris ke dekat sini. Faham? So we can calculate when kita boleh make sure that kita enough space. Kalau tidak, nanti tahulah susunan jawapan kamu tak menarik. Okay, next perenggan. Implikasi kedua, apa berlaku? You couldn't be bothered about perpaduan means, maka sebarlah banyak berita tak betul. So implikasi kedua adalah penularan berita perkauman yang boleh gugat kedaulatan dan keselamatan negara. How this thing happen? Sebab nowadays kita gunakan media sosial. So penggunaan media sosial tanpa had boleh memburukkan lagi keadaan. So dewasa ini nowadays, isu perkauman sentiasa diungkit secara tular, like viral dalam platform media sosial. Dan contoh, saya bagi contoh yang menarik. Ini semasa pilihan raya berlaku, di mana TikTok have to delete a lot of contents. So contoh, baru-baru ini pihak TikTok terpaksa memadamkan video yang sentuh isu perkauman secara ekstrim melibatkan insiden 13 Mei. So they delete all that sebab tak sesuai untuk masyarakat. And one of my former students is working. She studied for engineering tapi sekarang kerja dekat TikTok lah. Itu dia punya pejabat ada dekat Brickfield sana, ada satu. So dia kerja dekat sana. Tugas dia adalah ini sensor lah, padam-padam semua kerja dia. Nampak. Okay. So TikTok terpaksa padamkan. Okay. Then konklusinya, rakyat harus jaga kesopanan ketika gunakan media sosial lah, platform media sosial untuk elakkan penyebaran berita yang boleh cetuskan kebencian kaum. So whatever you post and all that, you see all that. Kalau perkauman tak payah tengok lah, just tak mau tengok. Okay, nampak. Don't jadikan dia sensational. Okay, nampak. So ambil snap foto. Okay. Dengar sini betul-betul. Okay. Let's say kalau kamu ini tak boleh tulis 2 perenggan lengkap. Cikgu, bahasa saya not so strong. My English is strong. My BM not so strong.
So apa yang kamu boleh buat adalah kamu boleh tulis satu perenggan, minimum satu perenggan is sufficient enough untuk kamu dapat aras 3. Sebab aras 3 dia kata satu fakta. Uraian terperinci juga. Ini sangat terperinci lah. Ini terperinci saja. Okay, tapi lebih kurang samalah. Dan bagi contoh, and then buat inference tutup. So you are able to get 6 marks. So maksudnya jawapan yang cikgu bagi ini, kalau kamu boleh produce satu perenggan lengkap. Fakta, uraian lanjutan, contoh ini inference, satu perenggan saja means sufficient enough untuk kamu dapat 6 marks. Okay, kalau 6 marks for 5 questions, you're going to get 30 marks. Betul? 30 marks. And then, bahagian A kan, saya cakap out of 60%, if you can get 50 plus dengan 30, you will touch your A lah. Sebab untuk matrikulasi automatic seat itu kamu kena ada A plus or A lah. Bila students yang ada A plus dan A sudah penuhkan tempat means, so A minus tak dapat lah. Kalau tak cukup, then A minus pun mereka akan ambil juga. Azan, so they say 10 A's and above, automatic seat. Tak kira kau. Azan, janji yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia. Azan, nampak. Tapi macam mana pun dia kata, it won't be more than 90% lah. 90% still Bumiputra. Azan, so you want the seat means, automatic seat means, masih aras 3 means you still survive. So belajar tulis satu perenggan. Especially form 4 lah. Midterm tadi, tak apa yang kau buat lah. Tapi akhir tahun at least go for satu perenggan. Dan bila kamu boleh buat satu perenggan, push up semasa midterm form 5. And then by trial, you already start writing 2 perenggan ready. Then improvement lah. Boleh? Okay. Let's see. Cikgu, ini macam pun saya tak boleh tulis. Understand? Then go for aras 2. Aras 2, tengok sini. Sini satu fakta tau. Tapi cikgu mau kamu ikut cara cikgu lah. Itu tulis satu fakta, satu huraian, satu contoh. Macam mana saya nak bagi you 3 markah macam tu? You write 2 set lah. Tapi ayat kamu kurang mendalam. So you write very simple ayat like structure to get at least 4 marks. So when you get 4 marks untuk 5 soalan, you are going to get 20 marks. Tapi your structure must be very strong. Structure kamu 50 means campur 20, 70. So you touch your A minus. A ini penting untuk kamu sambung belajar dekat private dan dapatkan diskaun. Lebih banyak A kamu ada, lebih banyak diskaun dia bagi. So A minus is not very difficult. Tapi syarat dia adalah your structure must be very strong. Sebab itu saya suka bagi bahan bacaan untuk structure. Iaitu past year question kamu kena buat 2024, 25, bukan buatlah baca saja. 2026 kita buat sama-sama. After I finish the whole syllabus, 24 chapters. Okay, nanti cikgu akan buat soalan trial lah. Tahun kamu lah. Understand? Okay, nampak. Okay, now I teach you how to write jawapan. Essay, implikasi dia. You straight away beritahu lah. Understand? Weak student kan? Write that structure. Okay, so you write there implikasi pertama. Keharmonian masyarakat.
terjejas, cukuplah. Dan you beritahulah kenapa terjejas. Understand? So masyarakat saling tidak percaya antara satu sama lain. And then you give straight away contoh. Contoh okey, berlaku peristiwa 13 Mei. Sebab kamu tak tulis sebab semua, tak apalah. Tulis 13 Mei pun cukup. You know why or not? Sebab saya tengok skema tu dia cakap contoh kamu kurang sesuai, tapi contoh kamu dekat sini adalah sesuai. You don't know how to elaborate. Understand? But contoh kamu memang sesuai. Itu bukan tak sesuai. Understand? And then you go for the second one. Okay, implikasi kedua. Nampak? Implikasi kedua sebab tak bother tentang perpaduan. Okey. Faham? Tular, viral lah. Tular berita perkauman yang jejas keselamatan. Okey, keselamatan negara. Tular berita perkauman yang jejas keselamatan negara. Okey, then you bagi contoh lah. Bukan contoh, sorry, huraian dia. Okey, so you beritahulah ada orang yang ungkit isu sensitif dalam media sosial. Nampak? Okey, then kamu bagi contoh lah. Contoh TikTok. Okey, TikTok ada padam. Okey, video perkauman. 13 Mei. Nampak? Simple. Ini adalah cara, that means your PM takkan very weak until you can't even write this line. Understand? Okay, nampak? Okay, tapi ini adalah untuk arah Sabah 2. Understand? Tapi some of the student are even very weak. Kalau very weak means go for aras 1. Fakta terhad. You bagi fakta saja. Dia cakap tak ada huraian mah. Jawapan mudah, umum sangat. Fakta terhad. Tapi saya tak mahu bagi 1 fakta, bagi 2 lah. Understand? Okay, so apa you buat? You just give beritahu lah. Okay, let's say lah. Kamu hanya tulis ini saja. Ini kalau kamu nak aras 1. Aras 1 means tulislah fakta saja. So kamu tulis apa? Masyarakat tidak hidup aman. Okey, keharmonian terjejas samalah.
Lepas tu, you beritahu, berita kaum jejas keselamatan negara. Atau kamu tulis berita kaum jejaskan keselamatan negara. Sudah cukup, you sudah bagi 2 point. Okay, so you deserve to get aras 2, saya bagi you 2 markah sebab kamu ada bagi 2 fakta. Okay, 2 kali 5 means kamu dapat, untuk 5 soalan esei itu, kamu boleh dapat 10 markah. Untuk lulus moral, kesianlah cikgu kamu ajar, understand, nampak? Okay, tak boleh lulus, understand? Peratus lulus jatuh, you hantar kertas kosong, understand? Kesian sama itu cikgu lah. Okay, boleh dapat 10 markah, campur dengan you try to get another 10 markah from out of 60%. Ini out of 40 you dapat 10. Kan? Kalau out of 40 boleh dapat 10, 60 means confirm boleh dapat 10 punya. Cari. Azan. So 10 campur 10, 20. 20 means kamu sudah lulus. Azan. Okay, nampak. So pandai-pandai kamu lah. At least contribute something to the teachers lah. Dan sekolah. Azan. Okay, done. Okay, now we go for second soalan. Ini klon soalan. Okay, so the gift perpaduan nasional. Siapa? Semasa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin punya. So dia ada launch dasar perpaduan negara. So dia tanya first soalan. Bahagian C as usual lah. Semua soalan dalam satu muka surat. Then they give you 3 muka surat untuk tulis. Okay, the first soalan adalah amalan perpaduan. Amalan perpaduan means structure. Ini 4 markah. Nyatakan means just nyatakan saja. Azam, memang dia dalam exam mereka tanya nyatakan. So, tapi ingat jangan tulis terlampau ringkas. Rumah terbuka, sambutan kemerdekaan, sukan, macam tu you tulis tak ada markah. Sebab amalan means mesti praktis punya, mesti tulis kata kerja. So, hadiri rumah terbuka semasa musim perayaan. Ini budak pandai tulislah. Melibatkan diri dalam sambutan kemerdekaan. Sebab ini semua pelbagai kaum. Dan you sokong pasukan negara dalam sukan. And then you terima budaya dan adat resam masyarakat berbilang kaum. Ini semua adalah amalan untuk perpaduan. Azan, simple. Okay, now second soalan. Berdasarkan pernyataan di atas, ini semua tak perlu risau sangatlah. Dia tanya jelaskan kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Sebab mereka buat dasar ini sebab objektif dia adalah dia nak kukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Berlandaskan perlembagaan dan all that untuk bentuk rakyat yang hargai dan amalkan perpaduan. So it's very important perpaduan itulah, something like that. So dia tanya jelaskan kepentingan amalan perpaduan. And jawapan kamu disokong oleh nilai. Azan, okay. So nilai as usual mau aras 4, 2 nilai mesti betul. You bagi 2 nilai, 1 salah, automatic macam mana kamu tulis jawapan pun kamu akan jatuh ke aras 3. You bagi 2 nilai, 2 salah, macam mana pandai kamu tulis pun kamu akan jatuh ke aras 2. Azan, sebab sini tak ada nilai. Azan, okay, nampak? Okay. At the same time also, kalau kamu tulis 3 nilai, 1 salah, 2 betul. So 2 betul sepatutnya aras 4 kan? So they give you aras 4. Jawapan kamu semua okey lah. Hanya nilai saja. You bagi 3 tapi 1 salah, 2 betul. Okay. You cannot get full marks tau. Saya akan tolak 1 markah sebab 7 dapatlah. Sebab dalam nilai kamu ada cacat. So untuk essay, mereka mahu jawapan super perfect.
tak ada kesalahan langsung. So because of one nilai, kalau dua-dua nilai betul, you safe. Tapi selalu bagi 3 nilai, extra 1. So anything happen to one nilai, still 2 can save you to arah 4. Tetapi macam mana pun kamu akan lose 1 markah. Lose 1 markah tak ada masalah sangat. Zen, okay, kita tak boleh lose a lot of marks. Okay, and soalan nilai pun berapa? 2 soalan saja, you tak payah takut. So hilang 2 markah lah. Masih you are under A+1. Okay. So tengok jawapan. Just write nilai rational. First nilai. Ini nilai yang almost semua tempat selamat, paling selamat punya. Yang ni bertanggungjawab kadang-kala tak boleh guna. Tapi ini pun the second favorite lah. Dan kalau perkauman means the best nilai adalah toleransi, but don't write there bertoleransi. Azad. Okey, apa kepentingan itu perpaduan? Kepentingan pertama, ini ada dalam buku teks lah. Azad, textbook memang ada kepentingan perpaduan tu. Dan ekonomi okey. Rakyat hidup dalam suasana harmoni, tak ada gaduh-gaduh. Azad, okey, nampak. Dapat. Boleh, okey. Okey. So tengok, okey, wait. Cikgu bagi jawapan based on this lah. Okay. Kepentingan pertama dapat mewujudkan keamanan negara. That means what? Explain lah. Perpaduan antara kaum dapat elakkan perselisihan faham dan pergaduhan dalam kalangan masyarakat. So keadaan ini membolehkan masyarakat hidup dengan aman dan harmoni tanpa rasa takut atau curiga antara satu sama lain. Curiga ni macam tak percaya kepada kaum lain. Azan, misalnya masyarakat pelbagai kaum saling memuliakan. You tak boleh kata saling hormat. Hormat means nilai universal. So ganti dengan perkataan saling memuliakan budaya dan agama ketika menyambut perayaan lah. Pun sudah cukup tahu. Tapi sini saya bagi semua perayaan yang main perayaan lah. Hari Raya Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas, ni Gawai, and then Pesta Keamatan, and then Vaisakhi. Nampak? You bagi 1-2 sudah cukup lah. Oleh itu, amalan perpaduan, vital means adalah is a must, penting. Vital untuk jamin kestabilan negara. Those days bila cikgu belajar, okey, memang tahun peperiksaan ibu bapa saya hantar ke tuition. Okey, dalam tuition tu cikgu-cikgu dia punya bahasa bagus. Dan dia suruh kita baca Dewan Masyarakat semua. Sebab itu I can use this kind of words lah, sebab banyak membaca. Azan, sebab tu saya suruh kamu masuk kelas menulis. At least you learn some new words and make your essay more menarik. Sampai pemeriksa say wow. Azan, nampak tu. Boleh, Okay. So snap this. Azan, okay, nampak. Okay, next. Kepentingan kedua, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara. How? Apabila masyarakat bersatu padu, pelbagai aktiviti ekonomi dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang konflik. Okay, so usaha sama. Jangan cakap kerjasama. Tukar. Usaha sama antara kaum juga dapat menarik pelabur. Kenapa pelabur asing datang? Kerana negara berada dalam keadaan aman dan stabil. Nampak? Okey, dan saya bagi contoh. Contoh, apabila rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum berkolaborasi. Bekerjasama kamu tak boleh tahu. Okey, boleh ganti dengan perkataan usaha sama berkolaborasi.
berkolaborasi dalam bidang perniagaan, ia akan membawa pelbagai manfaat seperti peningkatan peluang pekerjaan dan taraf hidup masyarakat. Faham? All this is ekonomi lah. Peluang pekerjaan related to ekonomi one. No pengangguran. And then taraf hidup meningkat. Okay, so jelaslah hal ini membuktikan bahawa amalan perpaduan dapat menyokong kemakmuran negara secara keseluruhan. Kemakmuran adalah satu istilah untuk ekonomi lah. Orang kaya ada pendapatan, boleh beli barang, okay, hidup dengan okay, aman, sentosa, something like that lah. Kemakmuran. Azan, okay, nampak? Boleh? Okay, this one you need to snap photo means, so I have to reduce lah. Nampak? Okay. Wait, saya reduce lah. Nampak? Okay. Kepentingan dia sampai sinilah. Satu perenggan. Okay, snap photo. Azan, okay, nampak. Okay, if you cannot write like this, sir, cannot, sir. Ingatlah, satu isi. Kamu boleh kembangkan macam ini. Fakta, huraian lanjutan, contoh, inference. Okay, tutup perenggan lah. Azan, you're going to get aras 3. Azan, okay. So, kalau kamu tak boleh, write simple. Tapi soalan bahagian C kamu tahu kan, kena tulis nombor soalan. So, soalan 2 apa? B. A tak mau buat lah sebab A structure. Okay. C untuk aras 2 tak perlu nilai, tapi saya mau kamu tulis juga nilai. Okay, why I ask you to tulis nilai? Tak ada markah pun tulislah. Azan, untuk menunjukkan kamu ini adalah student yang bukan lemah sangat sampai nilai pun tak boleh tulis. Buat malu saja. So, kamu tulis nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. 2 nilai cukuplah. Azan. Okay. Dan after that, kamu tulis kepentingan perpaduan kan. Okay, so you kata kepentingan pertama. Kamu tulis macam budak pandai jugalah. Kepentingan pertama. Okay. Negara aman. Nampak? Azan, then you beritahulah. Okay. Bila ada perpaduan, okay, rakyat, masyarakatlah. Tidak, okay, tidak bergaduh. Azan, okay, nampak. Tidak bergaduh lah. Okay, then you bagi contoh lah. Contoh, masyarakat bersatu sambut semua perayaan. Sama-sama. Atau perayaan bersama. Cukuplah. Azan, okay, nampak. Then after that, you go for the second perenggan. Kepentingan kedua. Apa dia? Ekonomi negara meningkat boleh, maju pun boleh, cukup. Okay, then you beritahulah. Azan, okay, you beritahu. Okay. Bila rakyat bersatu,
Okey, aktiviti ekonomi berjalan lancar. Dan you bagi tahulah contoh banyak pelabur asing datang kerana negara aman. Nampak cukup. Dan Zen, if you are very weak, kamu tulis apa? 2B. Just write the facts lah. Zen, nampak? Kalau boleh tulis nilai. Nilai rasional, nilai bertanggungjawab. Zen, tak boleh means just write lah. 2 fakta saja. Negara aman. Lepas tu, ekonomi. Just write the facts only. Ekonomi maju, negara maju. Cukup. Ini kepentingan perpaduan. If you bagi point saja, dapat 2 markah. Zen, jangan hantar kertas kosong. Boleh, Okay. Then the next soalan, Okay. Cabaran 2 kali keluar exam tahu. Ini satu kamu boleh nampak kan. Okay, macam soalan yang seterusnya, yang permainan tradisional itu pun, the last soalan supposed to be cabaran cikgu tukar. So bagi soalan lain. Okay, nampak. Okay, so tengok. Terangkan cabaran. Easiest cabaran bahasa dan juga itu maklumat palsu. Okay, so you tengok. Cabaran pertama adalah penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. How? Explain. Segelintir masyarakat kurang peka terhadap kepentingan belajar dan kuasai bahasa kebangsaan. So it's a weakness. Kelemahan ini menyukarkan proses komunikasi dan proses memahami individu berlainan kaum. Okey, yang ini contoh yang cikgu bagi ini bukan kutuh vernacular school Okey, tapi kita cakap benda yang betul lah. Misalnya memang tidak dapat dinafikan ramai murid lepasan sekolah vernacular hanya fasih dalam satu bahasa. Happens lah, so happen. Sehingga hanya cenderung bergaul sesama mereka dan kurang bercampur dengan kaum lain. Maksudnya orang India cakap dengan orang India saja, orang Cina cakap dengan orang Cina saja, something like that lah. Azan. Tapi bila saya bagi conclusion, saya beritahu bukan tutup sekolah vernacular. Kerajaan harus pastikan peratus penggunaan bahasa Melayu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah vernacular ditingkatkan untuk atasi cabaran ini. Okay, what you conclude? Just conclude like what you do in BM. BM itu conclusion tu kadang-kadang mereka akan bagi harapan. What you supposed to do, something like that. Nampak? You tak gunakan langkah dalam huraian kamu semua tak ada. Towards the end kamu conclude masa itu is okay. Conclude itu pun mereka tak begitu beri perhatian. Okay, nampak? Okay, dapat So, ini. Next. Cabaran kedua adalah penyebaran maklumat palsu dan negatif. So, penggunaan media sosial tanpa had memudahkan insiden penularan isu yang menyentuh sensitiviti perkauman dan agama lah. So, hal ini boleh menghakis perpaduan antara kaum. Misalnya, komen yang berunsur perkauman ke atas, ini memang berlaku dalam Malaysia lah, ke atas pemain badminton perseorangan negara, wanita negara, Kisona nama dia, tidak boleh diterima. Okey, dan
dalam budaya, yang ni salah, tidak boleh diterima. It's supposed to dalam. Cikgu padam. It's supposed to be dalam. Okey, tidak boleh diterima dalam budaya Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Siapa yang keluarkan komen itu adalah ahli politik. Ini orang India mah. So dia cakap, dia main macam orang estate. So India sensitif sikit lah. Panggil saya estate. Duduk dekat, mana saya duduk bandar mah. Azan, orang panggil estate. Dia not nice. Tapi ahli parlimen tersebut end of the day dia minta maaf. Sebab netizen kecam dia. Cakap, you tak boleh cakap macam ni. You ahli politik mana boleh cakap macam ni? Perkauman. So misalnya komen berunsur perkauman ke atas pemain badminton perseorangan wanita negara Kisona tidak boleh diterima dalam budaya Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. So akhir kata, kerajaan harus ambil tindakan tegas terhadap individu yang tularkan berita negatif yang berbaur sentimen perkauman untuk elakkan perpecahan. Ini bahasa ni standard tinggi lah. You ringkaskan sikit. Boleh kadang-kadang cikgu pun shock menulis jawapan. Sebab penguasaan bahasa lah. Nampak? Boleh kamu ringkaskan sikit. Okay, so you want to snap this? Okay, snap. Zen, okay, nampak? Dapat okay. Then the last soalan. Beda? Yang ni budak lemah macam mana mau buat? Okey, 2C Okey, apa yang buat? Okey, cabaran pertama kan. Okey. Tulis saja bahasa Melayu lemah atau bahasa kebangsaan lemah lah. Bahasa Melayu pun boleh, okey lah. Atau kau bagi tulis cabaran pertama, penguasaan BM lemah pun okey, pemeriksa akan terima, jangan takut. Azan, dan kamu bagi huraian. Azan, okey. Ini apa itu? Ini menyukarkan komunikasi antara kaum. Okey, dan ni beritahulah contoh dalam Malaysia ada rakyat yang suka bergaul sesama kaum mereka. Ada, maksudnya bukan banyak lah, lebih kurang okey lah, make sense. Sebab bahasa kan. Okay, then after that you kata cabaran kedua okay, penyebaran maklumat palsu. Okay, sebaran maklumat palsu. Dan negatif. Okey, dan you beritahu lah. Okey,
banyak isu perkauman dikongsi dalam media sosial. Okey, dan ni beritahulah contoh komen negatif tentang pemain wanita badminton wanita lah. Kita tahu nama dia pun tak tahu. Okey, pemain badminton wanita negara. Okey? Okey, done. Ada simple one. Azan, okey, untuk dapat aras 2, 4 markah. Okey? Okey. Dan the last soalan lah. Ni 2 soalan bahagian ini ya. So maksudnya kita buat 5 esei tau. Ya, 5 esei. Sebab tu dia mengambil masa. Azan, okey. Ini soalan dia. Permainan tradisional. Kenapa soalan ini, you see ya, cikgu dah beritahu kamu lah. Ini tugas cikgu lah. See ya. Dalam DSKP, sukatan, ni tajuk ni kan, perpaduan kan. You nampak. Mereka ada bagi cadangan isu. So, dia ambil itu buat soalan tau. Sebab dia ada berkaitan dengan permainan tradisional. Permainan tradisional ni culture, budaya. Azan, okey nampak. So budaya itu kalau kita pelbagai kaum main permainan tradisional lagi bagus. Azan, perpaduan. So you tengok. Ini Chinese chess lah, catur and then congkak. Okay, so dia tanya first. First soalan is regarding permainan tradisional lah. Jelaskan usaha untuk kekalkan warisan permainan tradisional tersebut. Yang ini jelaskan means kamu kena bagi fakta huraian. Betul kan? Structure one. So you tengok jawapan ni cuba ni. Okay, ibu bapa, ini budak pandai tulislah. So dia tulis ibu bapa hendaklah memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak sejak kecil. So exposure, so pendedahan awal dapat memastikan generasi muda menghargai warisan permainan tradisional masyarakat Malaysia. Satu, ibu bapa lah. Sebab sini dia tulis jelaskan usaha. Usaha siapa dia tak sebut. So watak is general. Azan, nampak? Okay, then after that pihak sekolah. See ya, bila saya buat jawapan, sebab dia ada banyak baris kan, dia bagi 3 muka surat kan, maka saya tinggal satu baris, go for the next. So pemeriksa boleh nampak, ini fakta, ini huraian. Ini fakta, ini huraian. So pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan tradisional, permainan tradisional, pertandingan permainan tradisional, sorry. You must write permainan. Pertandingan permainan tradisional pelbagai kaum. And then hal ini dapat menarik minat murid untuk kenali dan pelajari permainan tradisional rakyat Malaysia. Ini to promote lah. Macam mana kamu nak kekalkan, promote and kekalkan warisan tu. Okay, nampak? Simple, ini structure. I don't want to go through. Okay, next. Permainan tradisional ini yang disertai oleh masyarakat pelbagai kaum dapat membentuk perpaduan. So you have to justifikasikan jawapan itu. Tapi berdasarkan nilai kan. So nilai just give. Justifikasi means you mesti sokong lah macam mana permainan tradisional ini boleh pupuk perpaduan. Azan, okey nampak. And then jawapan itu mesti ada masyarakat pelbagai kaum lah. Okey, tengok macam mana cikgu bagi jawapan. Straight away bagi nilai.
Nilai rasional bertanggungjawab. Kalau anything perkauman, tulis toleransi. Okay. The first one sebab permainan tradisional itu adalah budaya. You can snap foto lah. Okay. Permainan tradisional dapat memperkenalkan budaya pelbagai kaum kepada masyarakat. So apabila seseorang menyertai permainan tradisional kaum lain, mereka dapat memahami keunikan budaya tersebut. Budaya kaum tu lah. So pengetahuan tentang budaya lain dapat mengurangkan prasangka dan meningkatkan rasa hormat, tapi kita tak boleh guna rasa sanjungi kaum antar kaum. Zen, the keunikan lah, dia mesti ada keunikan. Every permainan itu mesti ada keunikan. Contohnya, masyarakat pelbagai kaum bermain permainan kabadi, saya bagi contoh lah, yang berasal daripada masyarakat India semasa sambutan Hari Kebudayaan di sekolah. Sekolah dia ada beberapa hari lah, Hari Kebudayaan lah, whatever lah, you can give sebagai contoh. And you have given kabadi lah, dia berasal daripada masyarakat India. So jelaslah perpaduan masyarakat dapat diperkukuhkan melalui penghayatan budaya pelbagai kaum. Sebab permainan all comes under budaya. Pakaian budaya. Muzik budaya. Azan, nampak? Dan boleh, Okay, next. Permainan tradisional berfungsi sebagai medium interaksi sosial untuk we sit and talk together lah. Play together. Nampak? Medium interaksi sosial antara kaum. Masyarakat yang berlainan bangsa berpeluang bergaul dan berkomunikasi semasa menyertai permainan tersebut. So bila bergaul semua, what happen? Hubungan yang baik dapat diwujudkan apabila mereka saling berusaha sama untuk mencapai kejayaan. Sebab bila kamu main dalam tim, kamu terpaksa berusaha sama. Sebab kamu kena nak kejayaan means mesti bergaul. Kan? Sebagai contoh, I give pertandingan permainan gasing. Diadakan di kampung-kampung, mempereratkan hubungan antara kaum di kawasan tersebut. So oleh itu, permainan tradisional menjadi, okey, nampak. Kalau sini medium, jangan guna medium lah. Dia ada perkataan lain. So, try to avoid ulangan. Okay, faham? Permainan tradisional menjadi wahana dalam membina hubungan harmonis antara kaum. Tapi kalau tak ada means just right there, medium also still okay lah. Azan, okay, nampak? Dapat. Boleh, perenggan dia. Okay. So ingatlah, permainan tradisional ini actually satu, dia perkenalkan budaya. So bila you sertai, you fahami keunikan budaya lain, you start respect dia punya budaya. Okay, dan berfungsi sebagai medium interaksi sosial. Dan you beritahu lah. Okay, done. Okay, big student. Zen, big student. Okay, nampak. What are you going to write? Okay. 3B. Write very simple lah. Still you write nilai. Even though aras 2. Nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Okay, dan you beritahu lah. Okey, permainan tradisional dapat kenalkan budaya kaum lain. Okey, then you explain lah. Bila main permainan
tradisional kaum lain, kita akan fahami budaya kaum tersebut. Then you can give contoh lah. Contoh, murid Melayu dan Cina, okey, dapat fahami. Contoh, murid Melayu dan Cina dapat atau kata sertai permainan kabadi. Murid bersama murid India. Dan okay, next you bagi permainan. Ni ejaan. Okay, permainan tradisional. Bantu interaksi sosial antara kaum. Azan, okay, nampak. Dan you beritahulah semasa masuk pertandingan, okey, masyarakat dapat bergaul. Okey, masuk pertandingan, masyarakat dapat bergaul. Okey, bergaul dan komunikasi. Untuk capai kejayaan. And give contoh lah. Contoh pertandingan gasing dapat eratkan hubungan, okey, hubungan penduduk kampung. Berlainan agama atau berlainan kaum lah. Okay, done. Okay, dan the last soalan lah kita habiskan. Okay. Last soalan itu dia tanya, what government can do? Peranan kerajaan. So you kena bagi 2 peranan kerajaan dalam memupuk perpaduan. Azan, soalan ini belum keluar lah. Azan, okay, nampak. Okay, what government can do adalah first, peranan pertama, apa kerajaan boleh anjurkan sambutan sambutan rumah terbuka perdana. So dia ada satu kementerian level tau. Understand? Okay, nampak. So bila dia buat perdana punya, what happen is, kalau Chinese New Year means dia panggil MIC punya, MIC pula, MCA punya presiden, semua
Itu menteri-menteri yang berketurunan Cina semua tu anjurkan benda tu lah. Dia organize. And then panggil kaum-kaum lain. Azan, semasa perayaan utama setiap kaum yang terdapat di Malaysia. Masa Deepavali panggil MIC punya tu leaders, Pakatan punya, India punya leader semua bersatu buat Azan. So melalui usaha ini masyarakat dapat kenali antara satu sama lain dan bersama-sama bergembira menyambut perayaan yang diraihkan. Selain itu, amalan rumah terbuka dapat jadi media untuk masyarakat fahami budaya kaum lain sambil menikmati juada, means makanan pelbagai kaum. Contoh, rumah terbuka kerajaan harus jadi acara yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia semasa Hari Raya Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Azan, everybody eager Azan and waiting for that, something like that lah. So tegasnya kerajaan harus kekalkan amalan rumah terbuka untuk eratkan perpaduan sesama masyarakat. Nampak? So the way you explain lah, it's very important lah. Okay, nampak. So you can snap lah kalau kamu nak. Azan, okay. Next. Peranan kedua itu, kerajaan perlu kenalkan dasar polisi dan plan tindakan untuk kawal politik melampau. Ada yang parti-parti itu very perkauman semua. You have to control all that lah. Yang boleh memecah belah perpaduan rakyat. Azan. So government do policy means if possible. So sejajar dengan ini kerajaan perlu merapatkan jurang ekonomi antara kaum melalui pengenalan dasar ekonomi yang mantap. So dengan ini kerajaan dapat basmi kemiskinan. Basmi kemiskinan semua kau ada belajar dalam sejarah kan. Azan, government policy macam kita ada dasar-dasar dia kan. Dasar ekonomi baru kan, betul lah, DEB, lepas tu diganti dengan dasar pembangunan nasional kan. So ini semua kamu kena tahu, boleh bagi contoh belajar dalam sejarah kan. Dengan ini kerajaan dapat basmi kemiskinan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. So contohnya kerajaan harus memperkasakan dasar pembangunan nasional, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar perpaduan negara dan sebagainya. Rumusannya langkah proaktif kerajaan very important penting untuk menyemarakkan, the word you use lah, semangat perpaduan dan integrasi nasional. Okay. Bila orang baca you punya essay, you must impress them lah. Otherwise aras 4 tak boleh sentuh. Sebab cikgu dengar kawan-kawan marketer semua, ketua mereka cakap macam tu. And then ada juga kalau cikgu tu bagi 8 markah means ketua akan periksa. Why you give 8? I want to see. So kalau cikgu tu kadang-kadang takut lah. Azan, takut. So lebih baik dia play safe pun boleh berlaku. Azan. So 8 markah itu, aras 4 8 markah itu, your bahasa must be very strong. Lepas tu bila saya bagi jawapan, saya bagi very strong ayat. Azan, kalau boleh kamu ringkaskan ayat cikgu. Boleh Okey, nampak. Tapi mesti lengkap. Satu perenggan saja, aras 3. Okey. So weaker student, what you do? You write very simple BM lah. Cikgu habiskan Okey, weaker student. Ini 3C kan. Okey. So peranan pertama, apa dia? Kerajaan buat rumah terbuka.
Mesti tulis perdana lah, baru orang tahu. Zen. Then rakyat dapat kenali dan kenali antara satu sama lain. Zen. Okey, nampak. Contoh semasa hari raya. So, you boleh beritahu contoh semasa hari raya. Okey. Rakyat dapat fahami budaya. Dan masakan. Dan nikmatilah masakan orang Melayu. Nampak? Simple. Okay, then after that, you kata dasar. Peranan kedua, kerajaan buat dasar yang baik untuk rakyat. Zen. Okey, nampak. Dan you beritahulah dasar kerajaan mesti basmi. Atau kata mesti beri peluang kerja kepada semua tanpa mengira kaum. And then you just give contoh. Hey, good student you don't write contoh like this tau. Contoh kau pergi cakap dasar kebudayaan kebangsaan, just like that. You tulis macam ini it is aras 2 tau. Azan, you cannot give contoh, just mention contoh ini. Azan, it's not your standard. Your standard contoh tu mesti elaborate a bit. Azan, but aras 2 punya student can write like this. Tak payah elaborate. Azan, okay, dapat. Okay, done. See you next week lah. Nanti cikgu akan plan sebab kita kena mempercepatkan kerja sikit. Nampak? Sebab exam trial itu dia didepankan. Zen. Okay, wait. Cikgu stop. Good night. Okay.